Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Roslan, nombor matrik 1817429 akan membentangkan video laporan projek tahun akhir saya yang bertajuk Gajah dalam Peribahasa Melayu, satu analisis semantik inklusitif. Sebelum kita melihat dengan lebih terperinci berkenaan kajian ini, terdapat beberapa perkara yang akan dibincangkan dalam video ini, iaitu latar belakang kajian, penyertaan masalah dan objektif kajian. Selain itu, pengkaji juga akan membentangkan sorotan literatur, metodologi kajian dan dapatan dan perbincangan kajian. Dan akhir sekali, pengkaji akan menerangkan kesimpulan dan cadangan kajian lanjutan. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang kajian. Sudah diketahui umum bahawa masyarakat Melayu kaya dengan pelbagai karya kesusasteraan. Antaranya termasuklah gurindam, pantun, cerita rakyat, peribahasa dan syair. Pelbagai unsur alam semula jadi dari benda yang hidup kepada benda yang bukan hidup telah dijadikan sebagai sumber utama yang membawa kepada wujudnya peribahasa Melayu. Peribahasa dan cerita adalah untuk dijadikan sebagai cara mendidik, memberi teguran dan menjadi alat untuk berkias, iaitu menggunakan bahasa yang halus untuk menegur seseorang semasa dalam perbualan seharian. Jadi, haiwan yang dipilih bagi kajian ini ialah gajah atau nama saintifiknya Family Elephantidae. Gajah merupakan mamalia darat terbesar yang boleh dijumpai di negara-negara Afrika dan juga Asia, termasuklah di Malaysia sendiri. Seterusnya saya akan membentangkan penyataan masalah. Kehebatan pemikiran masyarakat Melayu tradisional boleh dilihat melalui kewujudan peribahasa-peribahasa dalam kehidupan seharian. Namun begitu, senario semasa memaparkan betapa peribahasa kurang diminati oleh golongan muda di negara ini. Kegagalan mereka untuk memahami dan menyingkap makna di sebalik peribahasa menyebabkan mereka tidak berminat untuk meneroka dengan lebih lanjut karya sastra ini. Selain itu, banyak kajian lepas yang telah menyentuh perlambangan unsur haiwan. Sebagai contohnya, kajian Yunani Kasdan pada tahun 2021 yang mengkaji unsur haiwan ikan dalam peribahasa Melayu. Namun, kajian berunsur gajah masih kurang dijalankan. Berikutan pengkaji-pengkaji lepas lebih cenderung untuk mengkaji haiwan-haiwan yang lain seperti ayam, belut dan sebagainya. Oleh yang demikian, pengkaji mengambil inisiatif untuk mengkaji unsur gajah yang digunakan dalam peribahasa sebagai perlambangan kepada kehidupan manusia. Seterusnya, bahagian objektif kajian. Dalam kajian ini terdapat dua objektif utama yang perlu dicapai, iaitu objektif yang pertama ialah mengenal pasti peribahasa Melayu berobjekkan gajah, dan objektif kedua ialah menganalisis makna peribahasa Melayu menggunakan pendekatan semantik inklusitif. Seterusnya, bahagian sorotan literatur. Dalam kajian ini, pengkaji melihat beberapa kajian lepas untuk dijadikan sebagai rujukan buat pengkaji menjayakan kajian ini. Antaranya ialah kajian Yunani Kasdan et al. Pada tahun 2021 yang bertajuk Ikan Pisces dalam Peribahasa Melayu, Analisis Semantik Inklusitif. Kajian ini dijalankan adalah untuk meneroka akal budi dan falsafah orang Melayu yang mengaitkan unsur ikan ke dalam peribahasa. Sebanyak 135 peribahasa telah dikenal pasti dan hanya 35 peribahasa saja yang diteliti. Dapatan kajian menunjukkan bahawa masyarakat Melayu pada ketika itu cenderung untuk menggunakan unsur ikan sebagai objek dalam peribahasa. Berikutan rata-rata pekerjaan ketika itu adalah nelayan dan petani. Selain itu, kajian yang berkaitan dengan semantik inklusitif yang dijalankan oleh Eli Aiman dan Julaiana Nopia pada tahun 2020 bertajuk Leksikal Ayam dalam Peribahasa Melayu. Kajian ini bertujuan untuk melihat refleksi ayam yang menjadi perlambangan dalam peribahasa Melayu. 134 data ditemukan dan terbahagi kepada 8 domain utama, iaitu domain kelicikan, khianat, sia-sia, kebiasaan, berhati-hati, sindiran, domain kekeluargaan dan domain rezeki. Dapatan kajian ini menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai penghayatan yang sangat mendalam terhadap alam sekeliling. Seterusnya, pengkaji turut meneliti kajian yang sedikit lain daripada kajian sebelum ini yang dilakukan oleh Muhammad Zaid Daud pada tahun 2018 yang mengkaji imej tumbuhan dalam selanga. Dapatan kajian mendapati bahawa perkataan selanga yang wujud terhasil berdasarkan penghayatan terhadap alam sekeliling, terutamanya tumbuh-tumbuhan sebagai bahasa kiasan. Keadaan ini menunjukkan masyarakat Melayu cenderung untuk menggunakan bahasa kiasan atau unsur eufemisme untuk menggantikan perkataan yang tidak enak apabila didengari dalam sesebuah perbualan. Paparan yang seterusnya ialah metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kajian kualitatif dan melibatkan data secara deskriptif.
Kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah analisis kandungan teks dan kaedah kepustakaan. Bagi kaedah analisis kandungan teks, pengkaji meneliti buku yang bertajuk Peribahasa Melayu, Penelitian Makna dan Nilai, hasil penulisan Zatul Azmah dan Ahmad Fuad Hassan, dan mengenal pasti peribahasa bahasa Melayu yang mengandungi unsur gajah dan seterusnya, mengeluarkan data dalam bentuk jadual. Untuk kaedah kepustakaan pula, ianya digunakan untuk pengkaji mendapatkan bahan bacaan secara terus untuk menambahkan pengetahuan pengkaji terhadap kajian ini. Pengkaji turut mengakses laman sesawang seperti Google Scholar untuk mencari contoh-contoh kajian lepas. Kaedah penganalisan data terdapat 3 peringkat, iaitu tahap pengumpulan data, pencerakinan data dan analisis data. Pada tahap pengumpulan data, pengkaji meneliti dan mengeluarkan semua peribahasa Melayu yang berunsurkan gajah. Seterusnya, pengkaji akan mengelaskan peribahasa tersebut mengikut domain tertentu, dan akhir sekali, pendekatan semantik inkuisitif telah ditetapkan melibatkan 3 tahap, iaitu tahap semantik skrip, semantik resonan dan semantik inkuisitif. Seterusnya, dapatan kajian. Bagi dapatan kajian yang pertama, iaitu mengenal pasti peribahasa Melayu berobjekkan gajah, pengkaji telah menemui 45 peribahasa Melayu yang mengandungi unsur gajah dan kemudiannya membahagikannya kepada 5 domain yang disenaraikan. Adat gajah terdorong merupakan contoh daripada 12 peribahasa Melayu yang berdomainkan kepimpinan. Selain itu, domain kemanusiaan mempunyai 14 peribahasa dan salah satu contohnya adalah gajah mati kerana gadingnya. Seterusnya, domain alam kehidupan, iaitu gajah mati tulang setimbun. Sebanyak 13 peribahasa telah dikenal pasti bagi domain ini, manakala terdapat 3 peribahasa berdomainkan jimat cermat dan salah satu contohnya ialah gajah lalu kumpai layu. Dan akhir sekali, gajah mati ditelan ular lidi merupakan satu daripada 3 data peribahasa berdomainkan ilmu pengetahuan. Paparan yang seterusnya iaitu objektif kedua kajian, menganalisis makna peribahasa Melayu berobjekkan gajah dengan menggunakan pendekatan semantik inkuisitif. Pengkaji hanya memilih 6 daripada 45 peribahasa yang dikenal pasti berdasarkan 3 domain, iaitu domain kepimpinan, domain kemanusiaan dan domain alam kehidupan. Antara peribahasa yang telah dipilih ialah gajah seekor kepala 2 dan gajah bergajah gajah, pelanduk mati tersebut yang merupakan domain kepimpinan. Bagi domain kemanusiaan pula, pengkaji memilih peribahasa kuman di seberang laut nampak, gajah di depan mata tak nampak, dan anjing menyelat di punggung gajah. Dan akhir sekali, bagi domain alam kehidupan, pengkaji mengambil peribahasa bagai denai gajah lalu, dan kalau gajah hendaklah pandang pada gadingnya, kalau harimau hendaklah pandang pada belangnya. Pengkaji telah memilih satu peribahasa untuk diterangkan dalam video ini, iaitu gajah bergajah-gajah, pelanduk mati tersepit, yang merupakan peribahasa daripada domain kepimpinan. Bagi tahap yang pertama, makna peribahasa ini ialah dua pihak berkuasa bergaduh, rakyat yang akan menderita. Bagi tahap yang kedua, iaitu semantik resonan, pengkaji telah memilih petikan artikel dari Malaysia Kini yang menceritakan berkenaan perebutan berkuasa besar dunia, iaitu Amerika Syarikat dan China yang mahukan ASEAN. Dan tahap yang terakhir, iaitu semantik inkuisitif, gajah dan pelanduk dipilih adalah berikutan hierarki kedua-dua ini yang tinggal di hutan. Gajah merupakan haiwan yang paling besar, manakala pelanduk merupakan haiwan yang paling kecil yang tinggal di dalam hutan. Gajah yang mempunyai tubuh yang besar telah disamakan dengan orang yang berkuasa, manakala pelanduk yang lebih kecil saiznya telah disamakan dengan rakyat yang kerdil. Oleh demikian, akal budi yang cuba disampaikan ialah sifat orang berkuasa yang gemar untuk berebut kuasa walaupun sudah mempunyai jawatan yang besar. Secara kesimpulannya, masyarakat Melayu tradisional menggunakan peribahasa dalam perbualan seharian mereka. Hal ini demikian kerana peribahasa Melayu dijadikan sebagai satu cara untuk berkias dalam menegur seseorang sewaktu dalam perbualan seharian. Peribahasa-peribahasa yang dicipta melambangkan kepintaran serta ketajaman pemikiran orang Melayu. Berikutan terdapat banyak akal budi yang dapat disampaikan dalam satu-satu peribahasa. Peribahasa juga tidak sekadar bersandarkan kepada pengalaman hidup, tetapi juga berlandaskan kepada pegangan agama yang kuat. Terdapat beberapa cadangan kajian lanjutan yang boleh dilakukan oleh pengkaji-pengkaji akan datang, iaitu dengan meneliti saki-baki domain yang masih belum dikaji dalam kajian ini, iaitu domain jimat cermat dan domain ilmu pengetahuan.
Pengkaji juga mencadangkan agar pengkaji akan datang membuat kelainan dengan mengkaji unsur gajah menggunakan pendekatan semantik kognitif. Itu saja daripada pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.